Baiklah, kita sudah pun berada di jam terakhir Rancangan Pagi dan seperti biasa kita akan mengikuti segmen ceramah Ramadan bulan mulia, iaitu bertajuk kebahagiaan orang berpuasa ya. Dan kita berbesar hati menjemput tetamu kita, iaitu Yang Mulia Tuan Haji Suhaimi bin Haji Muhammad Nur, iaitu penceramah yang telah kita hubungi melalui aplikasi Zoom ya. Jadi sudah pun berada di hujung talian. Jadi kita cuba sapa Tuan Haji Suhaimi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Apa Ya, khabar? alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Puasa. sehat ya. Alhamdulillah. Ya. Jadi kita akan bicara ni ya Ustaz ya mengenai dengan kebahagiaan orang berpuasa. Ya. Kalau kita bercakap mengenai dengan kebahagiaan ini, ia cukup meluas sebenarnya. Jadi sebagai mukadimah, mungkin boleh Ustaz terangkan apa yang dimaksud dengan kebahagiaan dan apa pula kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Silakan. Terima kasih. Alhamdulillah, syukurillah. Dan dipanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana tegak rahmat dan juga limpah taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala juga, dan didapat lagi ya setiap tahun ini mengerjakan suruhan Allah Subhanahu wa taala khusus bulan Ramadan itu ibadah puasa. Alhamdulillah. Jadi berpuasa dalam keadaan yang aman, damai, sehat, afiat, dan juga penuh dengan keceriaan dan kebahagiaan. Jadi dalam keadaan kita di berpuasa ni memanglah tadi pun tahu dalam kata ni yang sedang berpuasa, mungkin ada orang nampak dan mungkin ada orang anda nampak keadaan kita ni ya, mungkin biasa-biasa saja, tapi ada yang setengahnya di antara kita ni bila puasa tu macam kepayahan rasanya. Tapi walau bagaimanapun dipajal juga kita ni, dipajal juga kita ni berusaha untuk berpuasa, menahan diri daripada makan dan minum dan perkara-perkara yang boleh saja merosakkan ibadah puasa kita ni, daripada terbit fajar sadiq sehinggalah masuk waktu berbuka puasa, masuk waktu maghrib, dan dalam keadaan yang letih, lesu. Tapi kita ni masih mendapatkan kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Jadi kalau kita lihat bahagia ni, perkataan bahagia ni secara umum sajalah. Umum kalau kita lihat bahagia, gembira, kurang lebihlah macam itu, senang, lapang dada, dan juga gembira kerana kadang-kadang gembira kerana mendapat kusin, mendapat duit, mendapat kerja, dan juga kalau dalam kita lihat dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan daripada Imam At-Tirmidzi itu, lisaim farhatan itu dua kegembiraan. Gembira itu kalau kan diikut daripada farhatan itu daripada perkataan farhah, ataupun farhun, artinya gembira yang sangat gembira. Orang yang sangat gembira ni kalau di dunia ni lah kita ni, kalau gembira tu gembira yang boleh saya katakan macam orang kahwin misalnya lah. Kalau orang kahwin gembiranya macam mana? Kalau mungkin saudara penyampai barangkali kalau masa kahwin atau apa rasanya masa kahwin? Apa rasanya kita mula-mula kahwin? Tentu kata dia tu senyum kan, gembira, bahagia. Dan terkira lagi itu masanya yang paling yang kata ni bahagia sekali ketika yang kata kahwin itulah melangsungkan perkahwinan itu. Jadi farhah atau farhatan. Jadi perkataan bahagia ni umum sekali ya. Siapa saja pun boleh bahagia. Walaupun yang orang kaya, orang miskin pun kalau berpuasa sebenarnya ada kebahagiaan yang tersendiri. Betul. Dan dia semestinya makanannya banyak ataupun sedikit dan seumpamanya ada kebahagiaan itu. Yang Allah Taala bukannya ketani yang memberitahu bahawa kata itu bahagia, tapi Allah SWT sudah menjadikan dalam kata bahawa memang ada kebahagiaan bagi tiap-tiap seorang. Adalah bahagian yang kata ni masing-masing. Jadi itulah tadi kalaunya Rasulullah tu kalau dalam dari sudut kebahagiaan bagi orang berpuasa, lisaim farhatan itu ada dua. Sebenarnya ada dua bagi orang berpuasa ni yang mendapat dua kebahagiaan.
Yang pertama kebahagiaan farhatan hina yuftir, yaitu ketika ia berbuka. Itu bahagia tu. Dan yang keduanya wa farhatan hina yalqa rabbah, yaitu kebahagiaan, kegembiraan ketika bertemu dengan Tuhannya. Jadi dua perkara ini sebenarnya kalau dalam hadis ini banyak, sebenarnya dalam hadis yang lain pun ada juga. Ini diriwayatkan daripada Imam At-Tirmizi, ada Imam Muslim, dan juga Imam Al-Bukhari pun ada meriwayatkan mengenai dua kegembiraan ini. Tapi kurang lebihlah maknanya, yang pertama kegembiraan ketika hendak berbuka ataupun masa ketika berbuka itu, dan yang kedua ketika katanya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud kebahagiaan ini, kegembiraan itu, itu kita lihatlah yang kata ni secara umum. Maksud kegembiraan misalnya yang pertama kegembiraan ketika berbuka. Cuba kata ni imbas kembali ketika kata ni berbuka puasa. Macam mana tadi lihat masa akan berbuka puasa tu, kata ni melihat hidangan di hadapan kita ni, kata ni melihat apa, tadi duduk di hadapan hidangan kita tu, kata ni melihat makanan, minuman, macam-macam ada. Bila kita melihat itu saja, belum kita makan. Belum kita makan. Kita baru melihat hidangan itu sudah kata gembira. Masa kata membeli itu pun sudah kata gembira kan, menyediakan makanan itu sudah gembira. Syuk rasanya. Ni kan sungkai, sudah kan sungkai. Itu bilang tu. Ada kegembiraan itu. Tapi jangan kita lupa bahwa di saat kegembiraan itu, di saat kegembiraan kita kan berbuka puasa itu, ada saat-saat yang paling termakbul ataupun utama di antaranya ketika seorang itu hendak berbuka puasa. Jadi di sana tu sebenarnya kata ni, kalau bolehlah saya ingin menasihatkan diri saya sendiri dan juga orang yang melihat dan bolehlah sampai pagi ini supaya jangan gaplah. Kata ni jangan gaplah ketika tu, ketika hendak berbuka tu, kalau boleh dengan rasa tenang, tawaduk kata ni menghampiri ataupun mendepani hidangan untuk kata ni berbuka puasa tu tenang-tenang. Kadang-kadang minta maaf, kadang-kadang baru kan menyediakan pulang tujuan dah berbuka, kadang-kadang apa saja kalau macam seorang isteri ataupun itu memang akan menyediakan sibuk dah. Tapi dalam keadaan tu ya kalau boleh bertenang, kerana ketika itulah masa kebahagiaan kita ni, di antara satu-satunya kebahagiaan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala arah kita ni, iaitu kebahagiaan ketika berbuka. Bayang itu di mana letaknya? Di sana ketenangan kita ni. Bila ketenangan kita ni, maka di sana itulah letaknya kata ni, masa kata ni untuk kita berdoa, kerana termakbulnya doa ketika tu. Jadi kalau boleh ni tahan, kadang-kadang tanya ni bila sudah hidangan makanan di depan kata ni macam-macam, pulang dia cerita ni dari mana ni, ni banyak juga ni cepat tu. Tapi sebenarnya kata ni disuruh oleh agama kata ni untuk ketika tu berzikir, mengingati Allah dan berdoa banyak-banyak. Apa saya doanya lah, doa yang baik-baik. Kan saya doa sebelum bersungkai tu, doa-doa apa saja. Kalau anda tahu doa-doa yang panjang pun, Rabbana atina fid dunya hasanah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Itu dulu. Sebelum kita ni bukan tadi tu. Kenapa tu? Bukan tadi kan makan. Tapi banyakkan doa-doa, tapi banyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kebahagiaan sebenarnya. Itulah sebenarnya kemenangan pada hari itu. Mungkin juga pada hari-hari sebelumnya. Ini sudah kita masuk ke 25 Ramadan, maka 25 hari itu sudah kita amalkan dalam keadaan kita ni kegembiraan kita ni sebelum kita ni berbuka. Yang kedua, wa farhatun hina yalqa rabbah, iaitu kegembiraan ketika kita ni bertemu dengan Tuhan kita ni, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini special sedikit. Kalau kita lihat tu kebanyakannya mengenai dengan dunia, kita makan, kita ni kan kita ni punya andang naluri kita ni sendiri sebagai manusia, kita ni kan makan, kita ni kan minum, kita ni kan berjima dan seumpamanya tu kata ni punya manusia sendiri kan, kebanyakannya duniawi. Tapi kalau yang kedua ni wa farhatan hina yalqa rabbah, itu kegembiraan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Tuhan kita ni. Ini lagi yang paling hebat sekali lah. Kegembiraan ketika kita ni bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kata Imam An-Nawawi, kerana ketika tu kita ni melihat pahala puasa kita ni tua. Kan kita ni bawa puasa yang kita ni buat dengan nikmat, dengan taufik, dengan hidayah, dengan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita ni dapat
melaksanakan ibadah puasa kita ni itu dengan sempurna dan sebaik-baiknya selama kita hiduplah. Jadi kita ni itu kan berhadapan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan puasa, dengan pahala puasa ni. Inilah yang nomor satu ni, ada kebahagiaan yang paling bahagia. Kalau diimpunkan segala apa saja dalam kebahagiaan yang ada yang kata ni, itulah kebahagiaan yang nomor satu yang dapat dan ada tandingan itu bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kata ni coba, kalau kata ni ke istana misalnya, kalau kata ni berjumpa dengan sultan misalnya sebagai contohlah, ataupun pembesar atau negara ni kan, kalau dibandingkan dengan makanan hidangan yang nyaman-nyaman di istana apa tu, dibanding dengan bertemu dengan raja kita ni, mana lagi nikmat yang paling besar? Tentulah nikmat yang paling besar itu ialah bertemu dengan raja kita ni kan. Lagi semata juga dengan puasa ni. Bila puasa kita, walaupun setelah kita ni menahan diri kita ni daripada makan dan minum, lelah, letih, lesu, penat, lamah lah kita ni ya. Tu pahala-pahala macam tu kita ni laksanakan dengan iman. Satu perkara tu ni. Satu dengan iman ni mesti, satu ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang beriman tu. Jadi puasa tu juga mesti adalah dengan iman. Kalau puasa tu dengan puasa saja, dengan dari iman kita ni, ataupun saya saja puasa kerana menguruskan badannya ke apa dan seumpamanya, itu lain sekarang tu. Tapi kalau dengan iman, insya-Allah kita ni akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, membawa pahala ibadah puasa kita ni. Itulah kebahagiaan, nikmat yang paling besar kepada kita ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi kan mempersembahkan, kerana Allah Taala pun sudah memberitahu bahawa pahala ibadah puasa ni Allah Taala membagi nilainya, pahalanya. Malaikat pun dah tahu. Jadi Allah Taala saja yang tahu. Jadi itu menunjukkan bahawa puasa ni hebat, ibadah yang sangat hebat. Jadi hendaklah kita ni jaga puasa kita ni, bukan saja dari segi makan dan minum, dan tapi juga segala apa-apa juga perkara yang boleh saja merosakkan ibadah puasa kita ni, supaya kita ni memperolehi kebahagiaan tadi ni. Dua kebahagiaan yang kata ni idam-idamkan ni, iaitu kebahagiaan ketika kata ni berbuka, dan kebahagiaan kita ni ketika kita ni bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, alhamdulillah. Demikian tadi ya, dua kebahagiaan yang telah pun dikongsikan tadi bagi mereka yang berpuasa itu kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika kita ni berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk lebih lagi silakan tuan. Mungkin ada barangkali orang bertanya, semuakah apakah semua orang boleh mendapatkan kebahagiaannya? Jadi semuakah dapat bahagia ni? Yang sebenarnya kita maaf ada distraction tadi. Yang sebenarnya silakan tuan. Silakan. Semua pulang hanya kata ni orang yang berpuasa ni akan insya-Allah akan mendapatkan kebahagiaan ketika kata ni berpuasa ni sebenarnya. Semua orang, asal saja kita ni melaksanakan ibadah puasa kita ni menurut sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah yang disebutkan tadi, surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, orang yang beriman ya, dalam tunaikanlah puasa bagaimana puasa yang terdapat pada umat sebelum kita ni. Jadi amanah tu, jadi kita ni melaksanakan ibadah puasa ni dengan iman. Yang pertama sekali mesti dengan iman. Kata ni percaya akan puasa ni juga salah satu daripada rukun Islam. Jadi kita ni mesti percaya bahawa puasa ni memang salah satu daripada ajaran agama Islam kita ni. Jadi kita ni pun berpuasa dengan penuh keimanan, dengan penuh ada tu imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dengan mengharap-harapkan perhitungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah ghufira lahu ma taqaddama. Jadi kalau siapa jadi tidak kira siapa saja, orang kaya kah, orang miskin kah, orang bosin kah, orang tak bosin kah, apakah rumahnya, makanannya macam mana kah, makanannya mewah-mewah kah, ataupun makanannya ala kadar kah saja, tidak kira. Walaupun makanannya sedikit,
beroleh dia kebahagiaan itu juga kalau dia berpuasa itu dengan keimanan. Bukan kerana semata-mata kalau puasa apa ni, kalau misalnya sudah sungguh kaya tu kan berhabis nya kata ni. Ya masanya untuk berhabis makan ni pasal setelah beberapa jam setiap hari itu kata ni menahan lapar, bila sungkai apa lagi bukan cuma tu. Tapi kalau dengan keimanan kita ni berbuka puasa dan kita ni berpuasa tu dengan keimanan kita ni, bila kita ni tadi dengan puasa kita ni itu kita akan dapat kegembiraan. Walaupun dengan ala kadar saja apa yang berbuka misalnya bagi orang yang tidak mampu, orang yang kurang berkemampuan, misalnya berbuka dengan kurma saja pun air dan seumpamanya, ataupun mie goreng ke apa dan seumpamanya lah, ada berapa. Tapi di sana tu ia akan beroleh kegembiraan tu. Kerana inti ataupun saripati puasa tu bukan semata-mata untuk kan makan kan apa namanya kita ni kan kan nafsu yang kata ni tahan tu, nafsu makan yang tahan selama berapa jam tu kan, tapi kerana keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala pasti diberi ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 10 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim innama yuwaffas sabirun. Jadi sabar ni tadi yang penting juga dalam puasa ni, sabar, iman dan sabar. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya hanya bagi orang-orang yang bersabar itulah ia akan diberi pahala yang bighairi hisab, dengan tidak dapat dihitung. Jadi di sana bahawa petani puasa, petani bersabar menahan lapar dan dahaga dan juga menahan segala nafsu. Petani apa saja nafsu-nafsu lah, namanya manusia ni macam-macam nafsunya ni. Jadi kita tahan ketika tu semata-mata untuk menyahut perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk petani berpuasa. Jadi ketika itulah petani tahan, petani kekang walaupun rasa-rasanya sudah macam sudah rasanya. Tapi bila petani dengan sabar, insya-Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala berjanji akan memberikan petani pahala yang petani tidak dapat petani hitung. Jadi kepada siapa semua sebenarnya kebahagiaan itu. Kita akan merasa bahagia. Di mana pun petani dalam keadaan petani pun baik, memang saya bahagia. Petani lihat walaupun orang itu dalam keadaan misalnya negerinya kurang misalnya negeri-negeri yang misalnya yang bergejolak sekarang ni atau kena pengkara apa kata dalam bahasa Melayu. Tapi bila time puasa, cuba kita ni lihat gembira juga, nampak juga kegembiraan itu. Nampak bismillah tu rasa gembira tu. Sekali ketika nanti sekarang bertemu pada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dia akan membawa pahalanya tu untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang apa yang kata ni yang itulah yang teratas apa tu namanya, yang paling utama iaitu kegembiraan kita ni ketika kita ni berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah ya. Jadi orang-orang yang berpuasa akan merasakan bahagia saat ia dapat menyelesaikan ibadah puasa dengan iman dan juga sabar ya. Jadi Ustaz kita ada dalam masa 3 minit saja lagi ni. Jadi sebagai kesimpulan mungkin boleh dirumuskan mengenai dengan topik kita pada pagi ini. Silakan. Ya, alhamdulillah. Ya, terima kasih. Jadi dengan tuntun yang dirahmati Allah. Jadi kita ini sebenarnya sebagai manusiawi, memanglah kita ini wajar untuk merasa kegembiraan dan gembira. Jangan sedih. Walaupun dalam macam mana keadaan sekalipun kita ni, walaupun dalam keadaan kekurangan kita ni apa mungkinlah, mungkin juga, mungkin orang yang dalam keadaan berduka cita, mungkin disebabkan ataupun perkara-perkara yang mungkin saja berlaku kepadanya, musibah apa dan seumpamanya. Tapi itu memang normal lah yang katanya. Katanya sebagai manusiawi memang ada terasa juga kadang-kadang bila berlaku musibah tu kan kita pun merasa juga. Tapi tu di atasnya tu perlulah untuk kita ni sama-sama mengatasi rasa situasi yang mungkin saja kita ni dalam keadaan yang berduka cita tu dengan ditambal apa tu maksudnya perkataannya tu, ditambal ataupun
dilapisi, dibandung dengan ibadah puasa kita ni. Kerana tidak ada sesuatu pun dalam kehidupan kita ni yang lebih istimewa, lebih baiknya kata ni, dan lebih mendatangkan kebahagiaan dan kegembiraan selain daripada nina bila kita ni melaksanakan ataupun melakukan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kalau kita lihat pun jangan tahu apa, walaupun jangan tahu misalnya sembahyangan itu baiklah, kita ni sembahyang pun boleh kita ni menenangkan diri kita ni. Apatah lagi dengan puasa ni. Jadi puasa ni akan menenangkan dalam keadaan kita ni yang memang tadi dalam menempuh dugaan-dugaan apa. Tapi bila dalam keadaan kita ni berpuasa, kami bersabar. Puasa tu menurut saya sabar juga kan tadi. Tadi di sana tu yang akan mendidik jiwa kita ni. Di sana bila mendidik jiwa kita ni akan dapat merasakan kesabaran dan ketenangan dan kebahagiaan yang benar-benar. Bukan di luar itu mungkin musibah itu mungkin dalam keadaan kita ni yang alhamdulillah. Jumlah kali start saya dulu kali ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Alhamdulillah ya. Itu yang disebutnya di mana bulan Ramadan ini adalah bulan mendidik dan juga bulan tarbiyah ya. Kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Mulia Ustaz Haji Suhaimi bin Haji Muhammad Nur ya, kerana telah pun ya menjelaskan kepada kita mengenai dengan kebahagiaan orang berpuasa ya. Iya. Terima kasih sekali lagi dan selamat menaikkan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.